الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Surah An-Nisa ayat 142. Maksudnya, sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka melakukan dengan malas. Mereka melakukan dengan riak ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingati Allah kecuali sedikit sekali. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita di dunia dan di akhirat dilimpahi dengan keberkatan ilahi. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk hindari sifat munafik. Daripada segi syariah, munafik merujuk kepada orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hati, sementara berpura-pura menzahirkan keimanan mereka pada zahirnya, mengaku keesaan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, tetapi sebenarnya tidak beriman. Daripada segi bahasa, perkataan munafik merujuk kepada orang yang amalan dan hatinya bercanggah dengan apa yang diperkatakannya. Ketika bercakap atau melakukan sesuatu, mereka menyembunyikan maksud sebenar. Mereka kelihatan baik pada zahir, tetapi memiliki niat jahat yang terselindung. Mereka bersifat tepat di luar, runcing di dalam. Sifat munafik merupakan antara penyakit yang paling bahaya dalam masyarakat. Boleh menjadi gunting dalam lipatan dan musuh dalam selimut. Sifat kepura-puraan mereka boleh mengancam kesejahteraan ummah dan keselamatan sesebuah negara. Digambarkan golongan munafik sebagai manusia yang busuk hati kerana hasad dengki terhadap orang beriman, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Maksudnya, dalam hati mereka golongan munafik itu terdapat penyakit syak dan hasad dengki, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Rasulullah SAW mengalami pengalaman pahit akibat perbuatan kumpulan munafik. Mereka berpura-pura di hadapan baginda menyokong dakwah Islam, namun hakikatnya mereka berniat mahu memusnahkan Islam, membawa banyak musibah, termasuk mengkhianati umat Islam seperti yang berlaku semasa perang Uhud. Abdullah bin Ubay telah mempengaruhi sebahagian tentera Muslim supaya mundur daripada medan perang, mengakibatkan tentera Rasulullah SAW menjadi lebih kecil dan lemah. Kejatuhan Khalifah Abbasiyah juga diakibatkan oleh perbuatan khianat salah seorang menteri yang mempunyai hasad, tergamak bekerjasama dengan musuh untuk membuka laluan, membolehkan tentera Tatar masuk menguasai Baghdad. Sabda Rasulullah SAW, Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa, faman kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yad'aha. Idza utimna qana wa idza haddatha kadzaba wa idza ahada 'adara wa idza khasama fajara. Artinya, tempat perkara yang berada pada dirinya semuanya
dia menjadi munafik sepenuhnya, dan sesiapa yang ada salah satu daripadanya nescaya dirinya mempunyai salah satu daripada sifat munafik, sehinggalah dia meninggalkan. Apabila diberikan amanah berlaku khianat, apabila bercakap dia berbohong, apabila berjanji dia memungkiri janji, dan apabila dia berdebat dia tidak jujur dan bukan mencari kebenaran. Riwayat Al-Bukhari. Orang-orang munafik itu dapat dikenali melalui sifat-sifat berikut. Pertama, tidak memiliki pendirian kukuh, menunjukkan pendirian sentiasa berubah mengikut keadaan, sangat mudah terpengaruh dengan persekitaran, ibarat lalang yang mudah mengikut arah tiupan angin, atau sesumpah yang boleh menukar warna kulit mengikut pohon mana yang ia hinggap. Kedua, ingkar kepada janji, mudah berdusta dan mudah bersumpah palsu, cakap siang tidak boleh dibawa ke malam. Ketiga, orang munafik juga boleh diibaratkan sebagai pelakon hebat, bijak melakukan watak mengikut pentas dan penonton, sifat bermuka-muka, memuji sewaktu berhadapan dan mengumpat ketika berada di belakang. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kamu akan mendapati manusia yang paling jahat, iaitu memiliki dua wajah, yang datang pada sebarengan dengan satu wajah dan datang pada golongan lain dengan satu wajah. Keempat, mengharapkan apa juga kebaikannya dibalas dengan upah berbentuk wang ringgit, harta, pangkat dan jawatan. Harga dirinya boleh dijual beli dan boleh diperdagangkan. Kesetiaan akan berakhir jika tidak mendapat ganjaran atau upah. Kelima, menjadikan dunia sebagai matlamat hidup dan terlalu cinta kepada kebendaan. Keenam, riak dan mengajar pujian serta tidak bersedia menerima teguran dan nasihat atas apa juga kelemahan dan kesilapan. Ketujuh, jiwa yang sentiasa gelisah dan resah kerana terpaksa bersikap berpura-pura di hadapan khalayak. Kelapan, kelihatan baik di permukaan tapi berhati busuk, berniat jahat dan berbuat khianat, serta suka melakukan tipu daya. Kesembilan, melakukan kerosakan di bumi dengan menggunakan tipu muslihat, memutarbalikan fakta, memberi alasan, mahu membuat perkara baik, sedangkan apa yang berlaku ialah di sebaliknya. Kesepuluh, tidak merasa bersalah malah berbangga melakukan dosa dengan memberikan berbagai hujah untuk menghalalkan apa juga dosa yang telah dilakukan. Kesebelas, berhasad dengki terhadap kejayaan dan pencapaian orang lain dan menaruh dendam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.